Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk final year projek bagi kumpulan kami ialah mengkaji kombinasi koagulan semula jadi untuk merawat air tercemar. Supervisor kami ialah Profesor Madya Teknologi Masiri bin Kamil. Perkenalkan ahli kumpulan kami Muhammad Amiruddin bin Muhammad Razaid, AA 221740, Arif Muzamil bin Azman, AA 221726, Muhammad Ikwan Wafi bin Muhammad Niza, AA 221332. Pengenalan bagi kajian ini dimulakan dengan krisis air yang semakin meresahkan dunia, di mana populasi manusia terus berkembang dan ianya memberi cabaran kepada bekalan air mentah. Menurut WHO, sekitar 2.2 bilion orang di dunia mengalami kesukaran mendapat air bersih. Oleh itu, air sisa akan digunakan semula melalui proses rawatan air. Proses koagulasi dan flokulasi merupakan proses yang sangat penting dalam rawatan air. Koagulasi melibatkan penambahan bahan yang bercas positif ke dalam air sisa yang bercas negatif. Ia berfungsi untuk mengikat dan memendapkan zarah terampai di dalam air. Dalam kajian ini, bahan semula jadi seperti umbut pisang dan biji betik digunakan sebagai ejen koagulan. Seterusnya, saya akan menerangkan penyataan masalah bagi projek kami. Proses koagulasi adalah salah satu proses rawatan air yang penting dalam merawat air sisa. Bahan kimia seperti aluminium sulfat dan ferric chloride sebagai koagulan moden. Terdapat 3 kelemahan koagulan kimia, ALU. Yang pertama, memberikan kesan sampingan terhadap kesihatan. Yang kedua, masalah besar terhadap alam sekitar. Dan yang ketiga, kos penggunaan koagulan kimia yang mahal. Koagulan semula jadi digunakan untuk menggantikan koagulan kimia bagi mengatasi masalah ini. Dengan menggunakan koagulan semula jadi, ia dapat memberikan kecekapan yang tinggi, pemendapan yang cepat dan kosnya rendah. Terdapat 3 objektif yang kami akan capai bagi projek kami ini. Yang pertama, mengkaji persamaan tindak balas kimia bagi umbut pisang dan biji betik dengan koagulan kimia. Yang kedua, menguji keberkesanan koagulan semula jadi, umbut pisang dan biji betik terhadap indeks kualiti air. Dan yang ketiga, menganalisis perbandingan keupayaan koagulan semula jadi dengan koagulan kimia dalam proses rawatan air. Skop kajian kami terdiri daripada 3. Yang pertama, kajian ini tertumpu kepada 2 bahan koagulan semula jadi iaitu umbut pisang dan biji betik. Yang kedua, menjadikan koagulan aluminium sulfat ataupun alum sebagai standard. Dan yang terakhir, menggunakan sampel air di Sungai Pancur pada musim tengkujuh. Jangkaan hasil yang dapat diperolehi daripada kajian ini ialah kos dan kesihatan. Dari segi kos, bahan semula jadi tidak memerlukan kos yang tinggi kerana bahan semula jadi yang digunakan pakai dalam kajian ini diambil daripada bahan terbuang. Manakala dari segi kesihatan, bahan semula jadi tidak membahaya bagi kesihatan manusia berbanding bahan kimia seperti alum yang boleh mencetuskan penyakit neurologi dan patologi. Air sisa terdiri daripada 2 jenis iaitu air sisa domestik dan air sisa industri. Air sisa domestik terbahagi kepada 2 iaitu black water dan grey water. Black water dihasilkan daripada isi rumah seperti air di tandas dan grey water pula terhasil daripada air sisa kecuali daripada air tandas. Manakala air sisa industri terhasil daripada proses pembuatan dan perindustrian daripada kilang-kilang. Manakala kesan pembuangan air sisa secara terbuka menyebabkan kemerosotan kualiti tanah dan pengurangan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Selain daripada itu, ia dapat mengganggu kemandirian ikan seperti mudah mendapat penyakit, keterlambatan pertumbuhan, keupayaan berenang terhalang dan jangka hayatnya akan pendek. Berikut adalah proses-proses rawatan air. Proses-proses rawatan air ini terbahagi kepada 7. Yang pertama, simpanan dan saringan. Yang kedua, pengudaraan. Yang ketiga, koagulasi dan flokulasi. Yang keempat, pemendapan. Yang kelima, pelembutan. Yang keenam, penapisan. Dan yang ketujuh, pembasmian kuman. Dalam projek kami ini, kami hanya memfokuskan koagulasi dan flokulasi, iaitu proses yang ketiga. Gambar ini menunjukkan proses-proses dalam koagulasi. Yang pertama, koagulan akan ditambahkan ke dalam air sisa. Kemudian, ia akan pergi ke proses flokulasi di mana air akan disebatikan dengan kaedah mixing dan akhir sekali pemendapan di mana partikel-partikel terampai yang bercas negatif akan mendap ke bahagian bawah air. Diteruskan dengan koagulasi. Proses ketidakstabilan zarah kolloid
dengan menambahkan sebatan kimia yang dipanggil koagulan. Koagulan melibatkan penambahan koagulan kimia untuk menetralkan cas negatif pada zarah terampai dan koloid dalam air. Apabila koagulan ditambahkan ke dalam air, ia membentuk ion bercas positif yang menetralkan cas negatif. Koagulasi merupakan sebuah proses penggumpalan partikel-partikel kecil. Secara teorinya, air sisa mempunyai cas negatif yang banyak yang mempunyai daya keelektronegatifan yang besar, iaitu satu daya yang menolak zarah negatif antara satu sama lain. Apabila cas positif dimasukkan ke dalam air yang bercas negatif, maka daya keelektronegatifan dalam zarah akan menjadi lemah. Koagulan membantu dalam penyingkiran bahan organik larut dan beberapa logam berat serta patogen. Proses flokulasi secara mudahnya merupakan proses pembentukan flok antara partikel dengan koagulan. Hasil flokulasi ini akan menjadikan partikel-partikel kecil akan bergabung menjadi satu flok yang lebih besar. Flok yang lebih besar akan lebih cepat untuk mendap ke dasar air. Terdapat pelbagai jenis koagulan kimia yang digunakan di dalam pasaran, iaitu aluminium sulfate ataupun alum, ferrum sulfate, polialuminium klorid, ferrum klorida. Terdapat banyak kesan positif penggunaan koagulan kimia dalam merawat air sisa. Antaranya dapat meningkatkan kualiti air, berjaya menurunkan kekeruhan dan berjaya mengasingkan bahan berbahaya. Selain daripada kesan positif, terdapat juga kesan negatif penggunaan koagulan kimia, iaitu dapat mencemarkan alam sekitar dan dapat memberikan terdapat kesan negatif terhadap kesihatan manusia. Terdapat 4 jenis-jenis koagulan, iaitu biji Moringa oleifera, umbuk pisang, biji petik dan biji buah naga. Dalam projek kami ini, kami hanya menggunakan 2 jenis-jenis koagulan, iaitu umbuk pisang dan biji petik. Seterusnya, kesan positif. Kesan positif, koagulan semula jadi mengeluarkan anak cemar yang berkurangan. Kedua, dosnya lebih rendah dan ianya juga cekap untuk julat kekeruhan yang tinggi. Bagi kesan negatif, kekotoran sisa, tahap pH yang diubah, pembentukan produk sampingan, pembasmian kuman, DBP, keberkesanan terhad dan kos dan ketersediaan. Koagulan semula jadi yang digunakan dalam kajian ini ialah umbuk pisang dan biji petik. Sifat-sifat umbuk pisang adalah mengandungi selulosa dan hemiselulosa yang mempunyai kumpulan hidroksid OH, di mana ia boleh berinteraksi dengan molekul air. Cas positif ini berfungsi untuk menetralkan zarah terampai yang bercas negatif dalam air. Tindak balas penetralan ini menyebabkan pengurangan tolakan elektrostatik antara zarah. Manakala sifat-sifat biji petik pula, ia merupakan kumpulan fungsi amino yang diprotonkan dari protein biji petik yang menjadi sebagai kation polielektrolit. Zarah bercas negatif akan dinetralkan oleh kation protein bercas positif dan tarikan cas negatif akan menyebabkan tarikan cas negatif zarah akan semakin berkurang. Bagi koagulan kimia, terbahagi kepada 2, iaitu alum dan ferrum klorida. Bagi alum, aluminium sulfat mempunyai cas positif, iaitu alum 3+. Ion positif atau cation akan bertindak menetralkan partikel yang bercas negatif. Ia akan menghasilkan satu ikatan dan bergumpal bersama. Bagi ferrum klorida, ferrum 3+ merupakan ion bercas positif. Ion tersebut bertindak untuk menetralkan cas negatif pada partikel terampai di dalam air. Ia akan menyebabkan daya elektrostatik melemah, menyebabkan partikel-partikel untuk merapat. Bagi koagulan semula jadi pula, terbahagi kepada 2, iaitu umbuk pisang dan biji petik. Bagi umbuk pisang mengandungi selulosa dan hemiselulosa yang mempunyai kumpulan hidroksil OH. Hidroksil ini boleh berinteraksi dengan molekul air untuk mencipta cas positif. Tindak balas penetralan ini menyebabkan pengurangan tolakan elektrostatik antara zarah. Ia juga boleh membolehkan partikel-partikel di dalam air untuk merapat dan bergumpal bersama. Bagi biji petik pula, kumpulan fungsi amino yang diprotonkan dari protein biji petik menjadi cas positif. Ia akan bertindak sebagai kation polielektrolit dan tarikan cas negatif antara zarah akan semakin berkurang. Standard kualiti air ialah satu set kriteria atau garis panduan yang telah ditetapkan yang digunakan untuk menilai kesesuaian air untuk pelbagai tujuan.
Pematuhan garis panduan kualiti air standard adalah penting untuk pengurusan sumber air. Terdapat pelbagai organisasi yang mewujudkan dan mengemas kini garis panduan kualiti air. Sebagai contoh, Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), Agensi Perlindungan Alam Sekitar Amerika Syarikat (EPA), Kesatuan Eropah (EU) dan Jabatan Alam Sekitar (BOE). Terdapat dua jenis parameter kualiti air iaitu kimia dan fizikal. Bagi parameter kimia, terdapat pH, iaitu pH merupakan satu parameter yang paling penting bagi kualiti air. Ia boleh ditakrifkan sebagai logaritma negatif kepekatan ion hidrogen. Bagi fizikal pula, terdapat terbahagi kepada 5 iaitu kekeruhan, suhu, warna, bau dan rasa dan pepejar. Berikut merupakan flowchart bagi kajian kami. Kami bermula dengan melakukan kajian literatur, selepas itu perancangan dan persediaan sebelum memasuki makmal dan penghasilan koagulan daripada koagulan semula jadi. Selepas itu melakukan uji kaji koagulan semula jadi dan hasil daripada uji kaji tersebut kami membuat analisis dan yang terakhir sekali kami membuat kesimpulan dan cadangan. Bagi perancangan dan penyediaan, kami mengambil sampel air daripada Sungai Pancur sebanyak 10 liter pada musim terkujuh. Tarikh pengambilan sampel air akan direkodkan dan sampel air ini akan disimpan di dalam bilik sejuk bersuhu 4 darjah Celsius supaya dapat mengurangkan pengaruh luar seperti tekanan udara, kelembapan dan cahaya matahari. Selain daripada itu, penyimpanan sampel air dalam bilik sejuk dapat mengelakkan perubahan pH dan kepekatan oksigen terlarut, kekeruhan dan bau. Sebelum uji kaji dilakukan di makmal, bilangan dos dan pH koagulan mestilah ditentukan terlebih dahulu. Terdapat 4 jenis koagulan yang digunakan. Yang pertama, aluminium sulfat dengan bilangan dos 500 mg per liter dan nilai pH 7. Kedua, biji betik, bilangan dos 50 mg per liter dan nilai pH 5. Ketiga, umbut pisang, bilangan dos sebanyak 100 mg per liter dan nilai pH 5. Akhir sekali, kombinasi biji betik dan umbut pisang iaitu 150 mg per liter dan nilai pH 5. Dalam penghasilan koagulan, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, memilih umbut pisang dan biji betik yang segar. Kedua, bahan koagulan mestilah dicuci dengan air yang bersih. Ketiga, bahan koagulan mestilah dipotong dengan ukuran yang kecil. Keempat, bahan koagulan tersebut perlu dikeringkan di dalam oven bersuhu 60 darjah Celsius selama 4 jam. Kelima, hancur dan haluskan bahan menjadi serbuk halus. Dan akhir sekali, larutkan bahan tersebut dengan air suling. Terdapat 3 parameter yang akan diuji dalam kajian ini. Yang pertama, kekeruhan, iaitu mengukur tahap kekeruhan air. Ia akan diuji dengan ujian balang, iaitu jar test. Kedua, warna. Mengukur warna air dengan membandingkan jumlah cahaya yang diserap. Ia akan diuji dengan spektrofotometer DR6000. Dan akhir sekali, bau, iaitu mengesan dan mengukur sebatian yang menyebabkan bau. Ia akan diuji dengan mesin spektrofotometer DR6000. Seterusnya adalah hasil uji kaji terbahagi kepada 2 iaitu umbut pisang dan biji betik. Bagi umbut pisang, secara teorinya UMP iaitu Universiti Malaysia Pahang mendapati 73% kekurangan berjaya dikurangkan. Dalam kajian ini 2023, 82.8% kekurangan dapat dikurangkan. Bagi Habsah pula 2013, 90.9% hingga 95.2% kekurangan berjaya dikurangkan. Bagi biji betik pula, kajian oleh Universiti Parahyangan Katolik sebanyak 82.37% kekurangan dapat disingkirkan. Menurut UTM, kekurangan yang berjaya dikurangkan sebanyak 88%. Bagi kombinasi umbut pisang dan biji betik, berdasarkan hasil uji kaji kedua bahan ini, dijangkakan kombinasi bagi umbut pisang dan biji betik dapat mengurangkan kekurangan sebanyak 97%. Kesimpulannya, kajian ini membuktikan bahawa koagulan semula jadi berpotensi untuk menggantikan koagulan kimia dalam industri rawatan air. Selain itu, penggunaan koagulan semula jadi berasaskan tumbuhan dapat menjimatkan kos kerana kos bahan lebih murah dan merupakan bahan buangan dalam negara ini. Akhir sekali, koagulan semula jadi dapat mengelakkan masalah kesihatan manusia kerana tiada kimia yang berbahaya dalam koagulan semula jadi.